Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Muhammad Syirazi Hafiz dan rakan-rakan semua. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk perundingan kolektif berkaitan isu mogok pekerja sesebuah organisasi dalam dunia pasca COVID-19. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan ahli kumpulan saya. Saya sendiri Muhammad Fakhruziman bin Alias, nombor matrik 266595. Seterusnya, Nik Mardi bin Mat Hassan, nombor matrik 266688. Seterusnya, Muhammad Zakwan bin Mokhtar, nombor matrik 266941. Dan seterusnya, Siti Nur Roza Nariah binti Muhammad Dahari, nombor matrik 266988. Saya akan membentangkan berkaitan dengan latar belakang. Sejak pandemik COVID-19 muncul, pelbagai isu yang berkaitan alam pekerjaan muncul. Perkara yang kami rasa tak perlu dibincangkan lagi ialah berkaitan dengan isu pengangguran. Kita dapat lihat dalam musim pandemik ini ramai orang yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kemudian kita juga ada isu kebajikan pekerja-pekerja asing yang diabaikan oleh syarikat gergasi sehingga membawa jumlah kes COVID-19 meningkat naik. Dalam dunia pekerjaan, isu-isu seperti konflik atau sesuatu pertikaian yang berlaku antara pekerja dengan majikan sering berlaku kerana pekerja akan menuntut hak mereka, di mana kesatuan sekerja ditubuhkan bagi mewakili tuntutan hak pekerja dalam sesuatu pertikaian industri yang berlaku. Sekatan pergerakan dan pekerja yang dilaksanakan untuk membendung penularan pandemik telah mengakibatkan kemerosotan yang mendadak dan tidak pernah dialami sebelum ini terhadap kegiatan ekonomi dan keadaan pasaran pekerja. Di dalam situasi keadaan di Malaysia yang menghadapi pandemik COVID-19 ini memberi kesan kepada peluang pekerjaan di sesebuah organisasi. Di dalam pembincangan ini, isu yang dipilih adalah perundingan kolektif berkaitan isu mogok pekerja sesebuah organisasi dalam dunia pasca COVID-19. Kita akan lihat pula mengenai penyataan masalah. Kesan daripada isu pandemik COVID-19 ini, organisasi hari ini menghadapi persekitaran yang semakin kompetitif dan cepat berubah. Organisasi sukarelawan seperti kesatuan tidak terkecuali. Senario yang mencabar bukan sahaja dapat memadamkan komitmen ahli-ahlinya, tetapi juga membahayakan kelangsungan hidupnya. Oleh itu, untuk mendapat dan mengekalkan sokongan dan kesetiaan untuk kesatuan adalah penting untuk memahami struktur sebenar kesatuan pekerja yang merupakan komitmen kesatuan. Isu mogok merupakan perbuatan menarik diri daripada pekerjaan oleh sekumpulan pekerja. Hal ini kerana mogok ini merupakan melibatkan pekerja tidak mahu atau keengganan pekerja untuk terus bekerja serta keengganan untuk menerima kerja, iaitu di mana keputusan dengan sebaran batasan, halangan, pengurangan, penamatan atau melewatkan pelaksanaan sesuatu tugas bersangkut paut dengan pekerjaan berlaku apabila wujudnya mogok oleh sekumpulan pekerja. Sebab mengapa mogok berlaku dalam kalangan pekerja? Disebabkan oleh upah atau gaji yang diberikan oleh majikan tidak memenuhi kriteria atau berdasarkan kerja yang telah diberikan oleh pekerja, menyebabkan pekerja ingin menaikkan gaji daripada pihak majikan. Tambahan lagi, kesatuan sekerja seharusnya memainkan peranan yang cukup penting dalam menjaga hak-hak pekerja di tempat kerja mereka. Apabila pekerja merasakan tindakan yang dilakukan oleh pihak majikan adalah tidak adil kepada syarat dan terma pekerjaan, pekerja akan mencari jalan untuk menuntut keadilan dengan pihak majikan. Okey, itu saja. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya untuk meneruskan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nikmadi bin Mahsan, nombor matrik 266688. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kesan mogok kepada masyarakat setempat. Pelancaran mogok juga memberi kesan kepada kegagalan dalam perundingan konflik perusahaan. Hal ini demikian mogok berlaku disebabkan apabila konflik yang berlaku antara majikan dan pekerja tidak dapat diselesaikan melalui rundingan yang telah dibuat. Terdapat pelbagai kesan apabila berlakunya mogok, iaitu salah satunya adalah mencemarkan imej organisasi. Kerana dalam sesebuah organisasi yang berlaku mogok menyebabkan majikan akan dianggap mendiskriminasikan pekerjanya dan organisasi tidak mempunyai sistem pengurusan yang teratur. Mogok juga boleh menyebabkan kerugian kepada sesuatu organisasi. Hal ini demikian, mogok yang berlaku ini akan melambatkan kerja, menyebabkan sesuatu kerja mengambil tempoh lama untuk disiapkan. Mogok juga memberi kesan yang mengakibatkan seseorang itu berhenti kerja. Hal ini kerana pekerja tidak dapat kekal di organisasi tersebut sekiranya majikan kurang memberi tanggungjawab kepada pekerjanya seperti menjaga kebajikan pekerja, kenaikan pangkat, memberi peristirafan dan lain-lain menyebabkan pekerja tersebut berhenti kerja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nurul Zanaria binti Muhammad Dahari. Nombor matrik 266988. Okey, hari ini saya akan membincangkan berkenaan perbincangan perundingan. Okey, hubungan industri adalah merupakan hubungan antara majikan dan pekerja. Istilah hubungan industri adalah untuk menerangkan hubungan antara pekerja dan pengurusan yang berhubung secara langsung ataupun tidak langsung daripada kesatuan pekerja. Mengikut Akta Kesatuan Sekerja 1959, kesatuan sekerja atau kesatuan didefinisikan sebagai apa-apa pertubuhan atau gabungan orang-orang kerja atau majikan-majikan. Mengikut Akta Pertubuhan Perusahaan 1967, kesatuan sekerja didefinisikan sebagai mana-mana kesatuan sekerja yang didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pendaftaran kesatuan sekerja. Okey, sekiranya berlaku mogok, peranan jabatan dalam menangani isu mogok ialah jabatan akan membawa kedua-dua pihak ke meja rundingan. Hal ini kerana apabila ada pihak yang memaklumkan tentang berlakunya mogok, jabatan akan menyelesaikan masalah ataupun pertikaian yang berlaku ke meja rundingan. Okey, selain itu, bagi peranan majikan dan kesatuan sekerja pula dalam menyelesaikan pertikaian yang berlaku antara majikan dan pekerja ialah perlunya kerjasama yang baik antara pihak yang bertikai dengan pihak jabatan bagi menyelesaikan isu pertikaian yang membolehkan pekerja melancarkan mogok. Antara perkara-perkara yang perlu pihak yang bertikai dengan jabatan bekerjasama ialah pertama, memberikan maklumat yang tepat mengenai isu pertikaian. Okey, perbincangan perundingan kolektif. Bagi perundingan kolektif merupakan pelibatan pekerja dalam organisasi berkesatuan untuk membentuk terma dan kondisi pekerjaan. Pertemuan antara pihak kesatuan majikan dan kesatuan sekerja akan berlaku secara terancang. Bertujuan bagi membincangkan terma dan kondisi pekerjaan sebelum persetujuan dicapai dalam satu perjanjian kolektif. Okey, perundingan kolektif juga dilihat sebagai satu penyelesaian yang baik kepada masalah pekerja dalam organisasi dan medium membentuk terma dan kondisi pekerjaan. Walau bagaimanapun, sebelum satu perjanjian kolektif termeterai, kesatuan sekerja dan majikan seiring berhadapan dengan konflik berkepentingan. Seseorang pekerja tidak boleh perseorangan membuat perjanjian kolektif dengan majikannya. Begitu juga jika pekerja itu membuat kumpulan untuk membuat perjanjian kolektif dengan majikan. Suatu perjanjian kolektif hanya boleh dibuat antara kesatuan pekerja sahaja dan majikan atau kesatuan sekerja majikan.
Okey, perundingan kolektif akan mencegah dari berlaku segala konflik perundingan antara kedua belah pihak yang mempunyai perbezaan pendapat yang serius boleh menghalang daripada berlakunya konflik. Okey, sekian. Terima kasih. Saya Muhammad Zakwan bin Mokhtar, nombor matrik 266941, membentangkan cadangan penambahbaikan. Kesatuan Sekerja memainkan peranan penting dalam mewujudkan dan menguatkuasa rundingan proaktif antara pekerja dan majikan. Hubungan yang baik antara kesatuan sekerja yang kuat dan majikan membantu para pekerja menikmati lebih banyak faedah dan melihat bayaran yang lebih baik seiring dengan peningkatan produktiviti. Kesatuan Sekerja menjalankan pelbagai penyelidikan untuk kempen dan dasar-dasar baru terutama bagi dasar kerajaan dan untuk ahli-ahlinya. Keahlian Kesatuan Sekerja membantu melindungi keselamatan ahlinya dan berkempen bagi pihak ahli-ahlinya. Kesatuan Sekerja memastikan kesihatan dan peraturan keselamatan wujud dalam sebuah organisasi. Semua pekerja di tempat kerja harus mempunyai asesto persekitaran kerja yang selamat. Bagi peranan majikan dan Kesatuan Sekerja pula dalam menyelesaikan pertikaian yang berlaku antara majikan dan pekerja ialah sepatutnya bekerjasama antara pihak yang bertikai dengan pihak jabatan bagi menyelesaikan isu pertikaian yang boleh membolehkan pekerja melancarkan mogok. Sampai itu, kerajaan juga memainkan peranan dalam menghalang dan menyekat hak kebebasan pekerja untuk melakukan mogok. Hal ini demikian dengan adanya kawalan ketat dikenakan oleh Kesatuan Sekerja membolehkan kebebasan hak pekerja untuk melakukan mogok adalah lebih terhad. Dalam Akta Perhubungan Perusahaan APP mempunyai matlamat yang relevan iaitu pertikaian yang terjadi seharusnya dihindari dengan perundingan yang aman dan bersifat tolak ansur antara semua pihak yang terlibat agar tidak menjejaskan masalah pertikaian yang lebih menjadi porak-poranda dan menjadi lebih buruk. Sampai itu, sekiranya pelbagai cara digunakan untuk menyelesaikan pertikaian ini tapi masih lagi gagal, maka dengan itu pihak-pihak lain boleh rujuk kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan untuk menjalankan proses pendamaian dan perbincangan yang selanjutnya. Sekian, terima kasih.